لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu wasallam. Maka barang siapa menghendaki jalan kepada keluar daripada dirinya, maka hendaklah diketahui bahawasanya orang yang ahli tariq, orang yang ahli tariq itu tiga bahagi, iaitu segala orang yang abid, segala orang yang murid, dan segala orang yang arif. Itu termasuk golongan orang yang menjalani, yang disuruh oleh Al-Quran. Quran suruh apa? Fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Itu ada nas yang sabit bahawasanya disuruh kita berjalan daripada makhluk terus kepada Allah Ta'ala. Tariq itulah jalan minal khalaik ilal khalq, daripada khalaik makhluk ilal khaliq, daripada akwan ilal muqawwin, daripada asal kepada muassil. Itu makna perjalanan daripada makhluk kepada Tuhan. Maka barang siapa mendaki jalan kepada keluar daripada dirinya, sebab selagi insan dia tidak keluar daripada dirinya, dia tidak akan sampai kepada Tuhan. Dia tidak keluar daripada diri, mana daripada nafsu, maka dia tidak akan sampai. Sebab inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu menyuruh ke arah kejahatan. Dan nafsu dalam maksiat itu mudah dikenal. Nafsu dalam ta'at ada bahaya. Dalam ta'at ada nafsu. Kalau nafsu dalam maksiat, kemungkaran, itu biasalah. Nafsu dalam ta'at, ini amat baik, sukar dikenal. Dan penyakit itbaq mudah-mudahan, penyakit yang payah. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fakaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang mana mahasin, mana amal saleh daripada zahir itu, tapi dikira masawi, dikira maksiat, batinan pada batin di sisi latar. Sebab apa? Diwujudil afat, ada penyakit-penyakit dalaman yang tidak dipantau, ada kerosakan dalaman yang tidak diberikan pemerhatian betul. Sebab itu penyakit dalam ni susah nak ubat. Kalau badan kita begitu, pada anggota kita, kalau penyakit dalam ni suka kanser lah, bara dalam kerosakan luar, koyak-koyak boleh jahit kita. Dan jadi main dalam lah, kita nampak kata kopong dia lah, kamera dia lah, macam-macam. Tidak dapat kita nak press dia. Itulah perjalanan rohani kita yang dalam. Sekadar yang luar ni senang, semayang kita seingat kiblat boleh ijaz, kan? Kaki kita kena najis boleh pergi basuh.
kain kita koyak boleh dijahit mudah ya. Tapi nak menjahit dan dalam kadang sampai ke mati dia tak kuasa. Ada masalah berat. Betul masalah pada pakar dia. Semua tu ada pakar dalam Quran tersebut. Dalam Quran tersebut fas'alu ahla zikr, hendaklah kamu bertanya, mengumpulkan permasalahan itu kepada orang yang pakar. Kalau pakar dalam bidang tafsir itu mufassirin, kalau hadis muhaddisin, kalau fiqh fuqaha, kalau sufi muhaqqiqin. Semua orang yang telah diberikan otoriti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat. Orang yang memiliki kepakaran, maka rujuk pada dia, baru kita nampak dan kita jelas. Kalau tak kena rujuk, maka kita akan jelas. Dia pakar dalam bidang ilmu abad dan ilmu zahid. Ilmu rohani kita pakar tak boleh. Itu juga maknanya kalau sekiranya seorang itu sakit, dia pakar bagian telinga, kita sakit mata, tak tepat kena pergi pakar mata juga. Orang yang pakar bidang. Maka pakar yang berpijak mengesan dalaman ialah sufiyah al-arifin, orang yang betul-betul mengenali Tuhan. Di kalangan ahli arif. Sebab pada sini 3 peringkat, dibagi pada 3 peringkat. Kendala ketahui ilmu orang yang ahli tarik, mana orang yang sedang berjalan dan telah mengambil sikap dan keputusan menyedari kewajipan dia untuk berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Berjalan ruh, bukan berjalan jasad. Berjalan jasadnya menggunakan kaki. Itu ayam itik, lembu kebal lagi laju gitu. Tak terkejauh kita dah tua. Ini jalan dalam rohani, iaitu qalbi kita, supaya dia sampai. Peringkat pertama dipanggil abid, mana orang yang ahli ibadah, ya, dia mengajarkan ibadat yang zahir. Yang kedua, golongan murid. Murid ini pun dipecahkan. Ada muridul dunia, ada muridul akhirah, ada muridullah. Yang paling tinggi adalah muridullah. Murid apa makna? Orang yang menghendaki. Sebab tu pelajar-pelajar sekolah dipanggil pun murid. Kan? Murid itu bahasa Arab tu. Asal kalimah arada, yuridu, iradatan. Orang yang mempunyai iradah. Apa iradah? Kehendak. Kalau pelajar dia kena apa? Ilmu. Kalau orang berfikir dia nak apa? Keuangan, nak belanja. Kalau orang menuntut ilmu dia nak ilmu. Kalau jalan sufi dia nak apa? Ma'rifah. Usul ila Allah, sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Mana murid yang paling tinggi yang dikenaki ialah muridullah, orang yang mendaki jalan terus sampai ke ma'rifat Allah Ta'ala yang disyarat dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ada pun murid yang kedua ialah muridul akhirah. Dia beramal, dia mendaki akan habuan akhirat yang dijanjikan. Itu ada nilaian sikit. Dan satu lagi tak ada nilai langsung. Kalau dia muridul dunia, hidup dia untuk dunia. Itu orang kafir langsung dalam bak. Dia orang Islam jangan bersifat dengan sedemikian bahaya besar. Allah. Jadi 3 bahagi itu. Pertama abid, yang kedua murid, dan ketiga arif. Arif ni mana? Arif billah. Di mana sifat dia banyak disebutkan ulama. Di antara al-arif la yazal tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Al-arif, orang yang arif apa? Al-arif la yazal tiraruhu. La yazal mana tidak hilang, mana sentiasa. Ittirar, hati dengan Tuhan. Apa ittirar? Siddatul qalbi. Ya, ittirar itu mana apa? Mana berhajat. Siddatul hajat. Maka muttar. Pada doa yang Quran sebut amma yujibul muttar. Jika orang yang berdoa dalam muttar, itu doa dia akan dimustajakan. Mana siddatul faqri. Terlampau fakir hati dia dengan Allah Ta'ala. Hadis ini mana la yazalu ittiraruhu, sentiasalah ittirar, fakir dengan Tuhan. Satu itu sifat dia. Kemudian wala yakunu ma'a ghairillahi qararu, dan tidak adalah selain dari Allah
menjadi ketetapan hatinya. Mana hati dia tidak tenang, tidak sedap, tidak selesa selain Allah Ta'ala. Mana hati dia berlapang dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan. Itu dia antara apa? Orang yang punya makam hub, mahabbah dengan Tuhan. Itu sifat orang arif, ya. Kalau hati dia tidak ada rindu dengan Tuhan, itu bukan arif yang sebenar, bukan ulama sebenar. Rindu dan turun itu pakaian ulama yang sebenar. Al-Quran sebut kalau turun, tak boleh. Itulah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihim ulama. Semua yang takut dan turun ke Tuhan di kalangan ulama. Mana ulama itu sifat diturun dengan Allah Ta'ala, ya. Kemudian kasih, kasih isi kuat. Al-khali an-syak mu'akhar. Orang yang batin hati dia tidak ada rindu yang kuat dengan Tuhan, orang itu mu'akhar. Mu'akhar mana orang yang ke belakang, mencoba. Kalau kita tengok malam ni coba kan. Orang yang rindu Tuhan kadang tak tidur di malam. Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak berpuluh-puluh ulama wali besar. Dia punya wudu isyak sampai subuh. Di malam hari itu dia rindu. Bahkan dia datang malam tu dia rasa macam hari raya kita. Seronok. Itu orang arif punya pakaian. Kalau dia kata dia arif, benar tu. Ya, awal yang kita tidur, bangun pukul 6 untuk masuk. Tu arif, tu ma'arif ni. Kata arif, tu ma'arif. Tidur dah tunggu orang bang, kau nak bangun. Orang arif bila hati dia asyik dengan Tuhan, nak tidur pun dia tak ada rindu. Macam mana orang rindu? Tu rindu dengan makhluk, dia rindu dengan Tuhan lagi kuat. Mahabbah dia kuat. Sebab wa aqallu darajatul muhib, atau darajatul hub, sekurang-kurang darajat orang kasih itu apa dengan talazzus bil khalwah. Dia seronok menyendiri, ya, dia seronok berasing diri, dia seronok sebab di situ dia rasa lebih lazat dia dengan Tuhan bil habib, dia berkhalwah dengan habib, dia suruh dibuat wa tana'um bil munajat, dan berasa nikmat dengan munajat. Wa man kana naum, pada siapa yang adalah tidur tu, wa istighal bil hadis alazzu indahu wa ta'ib wa atiyab. Siapa yang tidur tu lebih seronok daripada dia bercakap, bersembang dengan makhluk, seronok daripada dia minal munajat, daripada Ta'ala, pakai batasibu mahabbah. Macam mana nak sah mahabbah dia dengan Tuhan, ya. Bahawa dalam letak ada lampu kuang tadi. Masa tu ada ulama kata, man lam yakun salasun khisal falaisa bimuhib. Orang siapa yang tidak ada tiga perkara ni, falaisa bimuhib, dia bukan orang yang terkasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang pertama apa? Suruh kalam Allah ala kalamil khalq. Dia lebih kasih kalam Allah daripada kalam makhluk. Itu yang pertama. Mana dia lebih minat baca Quran daripada bersembang. Dia bersembang, ya. 2 jam je mak, suruh dia baca Quran sampai 10 minit, pandang nak lari gitu. Bukan orang kasih kan. Orang kasih Tuhan dia seronok membaca ayat Al-Quran, ya. Sebab Imam Syafi'i khatam satu hari 1 kali Quran. Bulan puasa Imam Syafi'i khatam 1 hari 2 kali. Kita sebulan kan tak sekali, kata sui ke ni. Orang lain panggil sui. Dan satu Quran 1 bulan pun tak kata kali sui, apa dibaca dia. Lepas tu kata aku kuat pegang Islam, Quran pun tak baca. Pembohong. Macam bercakap tuan guru ni Abdul Aziz tu. Dan tak cakap. Kata kau kasih bagi Islam, ya, malam kau membongkang tidur, selimut pun kata nak tolak. Ya, cakap tu ramai yang boleh cakap, ya. Ya, sebab tu dalam hadis, apabila seorang tu terjaga malam, tuan bukakan mata dia pukul 4, pukul 3:30, pukul 4. Tidur oleh kawan. Babala syaitan fi uzunai. Syaitan kencing ke telinga dia. Tu hadis Nabi SAW. Bukan dalam kita ada satu rakaman, tuan guru ni Aziz buat satu kuliah. Hadis tu dia baca, babala syaitan fi uzunai. Syaitan kencing ke telinga dia. Ya. Kalau tak ada rasa apa, pengap, tak ada kencing dengan syaitan. Kalau tidur lebih kasih daripada tu, jauh. Ya, bercakap bersembang lebih seronok daripada membaca Quran. Waliqa'ullahu, ya, dan liqa' dengan Allah Ta'ala tadi ala liqa'il haq. Mana nak berada, nak bertemu Tuhan tu lebih berminat, bersungguh. Itu tanda terima kasih. Ibadah ala khidmatil ya khalqi, dan beribadah ke Tuhan itu sangat-sangat
ditumpukan. Itu sifat muhib, orang yang kasih wa ta'ala. Sebab apa dia kasih? Sebab hati dia nur Tuhan lancarkan. Dia kata ada nur kalbi digelap tu lah jadi leka. Mungkin penyakit perasaan jadi dekat dengan Tuhan. Itu satu tipuan kita. Lepas dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah minta doa nur. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadi dalam hati pun nur, wa fi lisani, dan pada lisan itu nuran. Hadis sahih Bukhari Muslim. Wa fi basari, dan pada pandangan pun nuran. Wa fi sam'i, pendengaran aku nuran, ada nur. An yamini nuran, di kanan aku nur. Wa in yasari nuran, di kiri pun nur. Wa min fawqin nuran wa min tahtin nuran, atas bawah semua nur. Wa min amamin nuran, di depan aku nur. Wa bi khalfin nuran, belakang aku nur. Wa ja'alni nuran, dan jadikan bagi pun bin nafsi dalam diri pun nuran, wazim li nuran, dan besarkan bagi pancaran nur dalam diriku. Mana kan depan belakang kiri kanan semua nur. Mana nur? Nur hidayah, nur ma'rifah, nur tajalliyat, nur kita. Lawan nur benar zulmah, nur cahaya, zulmah gelap. Nak duduk dalam terang yang gelap, tu ini dia. Kita nak duduk dalam gelap, kita nak duduk dalam terang, tu dia. Ya, kalau zahir pun tak duduk lemas, duduk dalam gelap, tetapi tak ada kan, duduk lemah kita. Tu zahir yang dalam lagi. Jangan lemas rohani kita dengan kegelapan lagi. Ya, bermakna kalbi kita dia ada dua. Ada kadang pancaran nur dia ada, tak ada zulmah. Kalbi yang tidak menghadap Tuhan zulmah, gelap. Lisan yang tak bercakap dengan jalan Allah gelap. Ya, mata yang tidak memandang ke jalan Tuhan gelap. Telinga yang tak mendengar jalan Tuhan gelap. Perjalanan di depan, belakang, mundur, kiri, atas, tak ada perjalanan Tuhan gelap. Itu hadis sahih Bukhari Muslim kuat. Bahawa mutabak Quran hadis ialah hadis yang diittifaqkan kesahihan oleh dua imam besar dalam hadis, Bukhari Muslim. Itu hadis Nu'ar Rasulullah sabit dengan hadis Bukhari dan Muslim, supaya kita sentiasa dalam nur Allah Subhanahu wa taala. Sebab Quran kata afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nuril min rabbi. Dan kalau kita nak bukakan kalbi dia ada dalam nur Tuhan. Itu nas Quran terang. Maka jalan segala orang yang abid, ia telah berbanyak amal dan menjauhkan daripada berpaling dan sesat. Dia mengawal diri dia supaya memperbanyakkan amal saleh. Pastikan amal itu meningkat, ya. Dan berbanyak amal dan menjauhkan daripada berpaling dan sesat. Jauhkan hati kita daripada berpaling daripada Allah Ta'ala. Sebab tidak ada bala paling besar bila insiraful qalbi, berpalingnya hati dari Allah Ta'ala. Dan sesat matlamat hidup dia. Dia cari jalan Tuhan, dia cari jalan nafsu. Itu abid. Dan jalan segala orang yang murid, ialah menyucikan batin, sentiasa membuat pembersihan dengan taubat, istighfar daripada segala yang menyampuri. Tak menyampuri, kacau panggil campur. Amal dia bercampur dengan dunia. Amal dia, buat amal dia bercampur, tak bersih maksudnya. Maka dia fokuskan supaya apa? Tathhir qulub, membersihkan tempat tilik Allah Ta'ala. Raja datang tempat lawatan tariskan. Sebulan dia kemas tempat. Nampak dosa, kalau jalan dah tolak kurap lagi. Sebab apa? Dia raja dah datang, raja nak tengok. Kalau raja tengok, kita orang jaga lagi tempat hati, tempat tengok Tuhan. Kata tak tengok, inna Allah la yuzila suarikum walakinna Allah yang tujila ma fi qalbikum. Tuhan dia tengok luar, dia tengok last sekali apa dalam kita tu bersih tak. Maka kalau qalbi kita tempat pandangan Allah, maka kalau kita tak bersih kan tak terguna, ya, tak dapat keridaan. Dia dipandang dalam kalbi dia. Kalbi kita Allah Ta'ala tengok cantik je, ya, kalbi yang bersih yang menghadap kepada dia, kalbi yang betul-betul ikhlas kepada dia, kalbi yang rindu dengan dia, baru dah dia dapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan selesaikan daripada segala yang membimbangkan, segala syawawil khalqiyah, kebimbangan makhluk itu dibuang, supaya dia bertumpu kalbi dia itu dengan Tuhan. Kalbi, ya, sebab kitab ni kita bahas kalbi. Satu kitab semua bahas kalbi, ya, nak bahas yang luar tu kita beka. Ya, kita beka nak belajar buat luar supaya semua sampai kepada peringkat iqamah daulah Islamiyah. Semua tu dah kita beka dah selesai. Yang ni ya, khas untuk bincang dalam tempat benda yang paling besar, hakikatul insan, hakikat diri manusia.
supaya dia yang layak mendekatkan diri sampai ke Tuhan. Adapun jasad kita tak layak kan. Jasad kita nokta akhir dia apa dia? Dia lahat kui orang. Kita simpan ke sana. Dan jalan segala orang yang arif itu ialah menyucikan hati bagi Allah Ta'ala. Mana dalam qalbi dia tak ada ma fi qalbi ghairullah, betul-betul dia duduk itu. Sentiasa asyik berlazat dengan Tuhan dan memberikan dunia dan akhirat dalam menuntut keridaan. Ya. Mana hati dia dengan Allah Ta'ala dan memberikan dunia dan akhirat dalam menuntut keridaan dia. Kerja dunia, kerja akhirat semua dibawa untuk reda Tuhan, bukan untuk cari nafsu kita. Dan yang terlebih tinggi jalan, itulah jalan yang paling tinggi, mana dicari keridaan Tuhan dalam dua negeri, dunia dan akhirat. Dan qalbi dia sentiasa hadir dengan Tuhan. Sebab tu orang yang paling hebat keimanan dia, afdalul iman antamut warisan karatban min zikrillah. Iman yang paling afdal, kata baginda Rasulullah SAW, engkau mati sedangkan lidah kamu basah menyebut Allah. Maknanya dia meninggalkan berpisah roh dengan jasad dalam keadaan kalbi dia kuat cinta dengan Allah. Bila cinta kuat, dia lahir kat luar, lidah dia basah menyebut membesarkan Tuhan. Satu tuan guru saya cerita, seorang tu dia kerja benda Muslim, mandi cenja, hari-hari pandang duit 10,000, 20,000, 100,000. Bila akhir dia nak lepas kalam, nak berpisah roh dengan jasad, hantar kalimah la ilaha illallah 30,000 gitu. Hantar 40,000 gitu. Dia insan tu akan akhir umur dengan benda yang dia ghalib. Benda yang kalau dia ghalib tumpu hari-hari benda tu, benda tu akan jadi kebiasaan dia akhir umur dia. Kalau dia ghalib dengan Tuhan ada. Kalau dia ghalib dengan makhluk pulang yang ada dia. Allah. Lebih dahsyat kan saat akhir tu, saat yang paling ngeri. Satu ulama besar, bila akhir umur dia nak hembus nafas akhir, anak murid dia hantarkan kalimah la ilaha illallah. Bohong dia. Banyak nak murid tu. Banyak nak murid dia. Hantar kalimah, bohong dia. Allah. Padahal dia ulama besar. Takdirnya tak jadi mati. Tak jadi meninggal. Dia tak jadi meninggal. Bila sihat tu anak murid dia tanya, kenapa ketika akhir umur, dekat akhir nazak, tuan guru saya hantar kalimah, tuan kata bohong? Maka ada yang hantar kalimah, tapi tuan guru kata bohong. Itu aku tengah berhentak dengan syaitan. Oh, syaitan suruh mati atas agama Yahudi, atas agama Nasara, ya, agama yang betul, gini-gini. Aku kata bohong, aku tolak yang sana. Kau punya hantar, aku tak dengar. Ingat kan, hebat tak hebat ni. Dia tala kan. Sampai kita hantar kalimah, dia tak dengar. Dan kita berentap. Jadi dia bohongkan kalam tu, kalam syaitan tu. Bukan dia bohongkan kalam kita hantar. Kita ingatkan dia bohongkan kalam kita hantar. Itu nak tunjuk apa? Saat ngeri sangat, dia nak pisah roh. Dia bukan hantar private tu kan, yang general kata dia tahu. Nak pusing sebab di situ tempat akhir. Al-imra bil khawatim. Dalam hadis sahih Nabi kata apa? Kiraan manusia sama ada ke syurga atau sebaliknya, di mana di ujung umur, illa intihai ajali. Ketiga nak tutup, ya, nak embus nafas akhirat. Ketiga tu kalau dia beriman. Kalau kekal iman, alhamdulillah. Kalau tidak, wal a'yazillah. Ya, jadi manusia itu akan biasa dengan benda akhir dengan biasa. Ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Dan hadis yang lain Nabi sahih Nabi kata kullun, tiap-tiap insan tu muyassar, dia akan dimudahkan lima khuliqalahu, bagi barang yang Tuhan dah sediakan di akhirat. Kalau dia ahli sa'adah, ahli kebaikan syurga, maka dia akan mudah jalan. Kalau sebalik ini pun dia akan payah. Sebab kita minta makna tanda-tanda, kalau ada kita tanda orang beriman tu tanda apa? Tanda baik, minta Allah kekal. Allah. Dan jalan orang yang mengenali Tuhan yang arif itu apa? Menyucikan qalbi dia bagi Allah Ta'ala dia. Cinta dia, mahabbah dia, seronok dia, ishqun dia billah dengan Tuhan, bukan dengan lain. Dunia letak kat luar dia. Ada dunia tak apa, dan sahabat banyak yang kaya, tapi dia tak masuk dalam dia baitur Rabb. Qalbi kita ni rumah Tuhan. Macam kita kata baitullah, tu rumah Allah. Bukan makna Tuhan duduk dalam tu. Mana rumah urusan kita dengan dia.
Sebab jasad kita luar tak layak kenal Tuhan. Yang boleh kenal makrifat, menghampirkan diri, mukasyaf, semua tu qalbi, ruhi. Ya, hakikat insan, roh. Dipanggil dia dengan macam-macam nama. Dalam Quran, dalam hadis, nama dia banyak. Ya, ada dinamakan dengan sir, ada dinamakan fuad, ada dinamakan dengan syarak. Ya, semua ada nas dalam Quran. Ya, dia tu yang layak. Siapakah dia? Dia ialah latifatur rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Itulah dia. Hakikat diri kita. Latifah benda yang seni, yang bahasa nur, ya, kejadian Tuhan. Rupa dia macam mana kan? Ya, hakikat roh. Qaul mu'tamad sallallahu ta'ala yas'alunaka 'anil ruh qul amru min amri rabbi. Mereka bertanya urusan roh, serah urusan. Tapi Imam Malik kata roh dengan jasad serupa. Roh kita dengan jasad seru. Dari mana tu hadis sahih Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ketika Nabi jadi imam, segala roh para anbiya berimamkan dengan Rasulullah, jadi makmum. Maka rupa para nabi yang Nabi sebut itu rupa yang apa? Oh, dia kan rupa kita. Itu maknanya. Ya, dia datang tu dengan roh para anbiya. Dan jasad tu roh. Akan roh dia rupa siapa? Rupa dia. Nabi Musa, rupa Nabi Musa, Nabi Isa. Yang Nabi tembung di atas pun Islam dan Mi'raj pun tentu juga di rupa dia. Maka atas kaul ini ulama Imam Malik mengatakan roh dengan jasad dia panggil suku. Semua di alam nur, dia betul nurani. Yang dia ni yang mahal, dia yang boleh menang, dia yang cakap. Yang cakap bukan jawabnya. Yang cakap perempuan cakap tu dia lah. Jasad boleh cakap. Jasad Tuhan ni akan jasad cakap. Kalau dia keluar kamu boleh cakap. Kalau malaikat terik keluarkan roh kan, dia boleh cakap. Nganga. Sangkau kita tengah nampak. Disentap roh daripada kaki sampai ke lutut, lutut sampai pusat, pusat sampai gar-garan. Sebab Nabi kata malam yugargir, selama nyawa tu roh tu tak sampai gar-garan. Pada sampai sab sini kulikat abwab taubah, ditutup pintu taubat. Dia menangis tak ada guna lagi dah. Ya, tidak keluar roh seorang melainkan ditayangkan tempat di sana. Syurga atau neraka. Sebelum dia keluar sab ditayangkan dalam hadis itu. Ya. Jadi dia sentak ketiga sab, dia terik dia keluar dia, mata tak akan mengikut pandangan hakikat diri ni yang keluar. Maka ketika itu sunat dalam yang berkata tutupkan mulut dan mata dia. Itu sebab dia keluar. Dia keluar dia nak. Tuan-tuan pun panggil dia. Oh bapa, oh mak senyap. Anak dia pun balik kepada Kuala mak dia kata, "No anak, bapak kau dah tak ada." Bapak dia terbagi rumah. Dia kata dah tak ada. Anak dia tu ada. Yang tu bukan dia, baru dia kenal. Dia tu siapa? Dia tu siapa? Roh lah tuan-tuan. Dia terbagi dalam dia terbagi nak tunggu mandi, nak tunggu kapan besok. Kan anak-anak dia balik, mak dia kata bapak kau tu dah tak ada. Dia tunjuk kat mayat tu. Tuan dah tak ada. Siapa yang tak ada? Tu kan ada tu terbagi. Yang tu sangkau je. Boleh cakap tak? Panggil dia nyawa tak? Jadi yang cakap siapa dia tu? Selama ni yang cakap siapa dia? Dia lah tuan-tuan. Ya, dia lah sudah. Dia keluar ni kita bersenyap dengan sangkar yang manusia leka menjaga dia, menghiaskan dia. Kamu orang perempuan pukul main lagi. Kat meja tu penuh make up je. Bersorik sana bersorik. Semua nak bagi makan jadi bangkai makan ulat gitu. Lagi cantik dia mati 10 hari, 10 kali bubur tuan tak bagi. Dia pecah perut, bangkai pun busuk. Jadi manusia tertipu dengan sangkar luar, hakikat dalam tu dia tak jaga sebenarnya. Dia yang sebenarnya mahal. Dia yang dikekalkan. Dia makhluk Tuhan jadikan, tapi Tuhan tak matikan dia. Dia berpindah daripada alam ke alam. Dulu alam zari, kemudian alam murki, masuk alam rahim ibu, dia keluar alam sekarang. Kemudian besok dibawa balik alam barzah, kemudian terus ke alam akhirat. Ya, dia menerima nikmat dan azab. Kalau dia tak ada apa kan. Ya. Kalau orang mati tu bapa dia dah tengah dia kan disuap kalau si lemak dia makan kan. Ya, roti canai ke apa. Tak ada tengah dia dah tak ada. Bapa kau dah tak ada gitu kan. Yang tak ada tu siapa? Baru kita kenal hakikat dia sebenar. Maka sekarang ni masih ada dia bersama dengan jasad dalam sangkar. Didiklah dia, bersihkan dia supaya dia balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu.
inilah jalan yang bersihkan qalbi. Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sampai engkau kepada tahqiq, pada kemantapan pada sekalian ini, melainkan dengan muraqabah. Ya. Dalam muraqabah pada Naqsyaband di mana pancaran nur tentang dia ada suri-suri tentang macam kita picit kan suri-suri dan lataif. Ya, pecahan daripada qalbi itu latifatul ula wa hiya latifatul qalbi, latifatul saniya wa hiya latifatul ruh, latifatul salisa wa hiya latifatul sir, sampai dulu. Ya, daripada kegelapan kita tembak dengan nur zikir. Dia ada warna-warna khas kata Allah begitu. Sampai dia terang. Bila dia terang, barulah dia punya awalan orang panggil berkemas menggunakan zikir apa? Nafi wal isbat. Kita kemaskan bahawa yang wujud sebenar dia. Ya, dah kemas boleh duduk dipanggil apa? Wukuful qalbi. Itu dia duduk pada rumah. Tuan-tuan kau balik rumah malam macam tu. Kalau buka gitu tangan tuan pencik apa? Suis lah tuan. Dia tak gelap mana boleh masuk rumah kan. Cari suis tu snap. Dan terang barulah dia terang barulah kita berkemas media sengit ke apa nak sapu apa semua kan. Itu makna Nabi sebab dia buang. Dia dah bersih dalam apa boleh duduk. Bila duduk baru sedap memandang. Dia nak tengok apa sedap. Duduk kan qalbi kita sama Allah, kemudian baru dia boleh apa? Muraqabah. Duduk situ. Ya, dibuat Nabi isbat, kemudian boleh wukuf qalbi dan boleh pergi muraqabah. Kemudian buka musyahad, tamam. Kalau musyahadat tempat dia memuncak dalam hadis sahih. Habis. Dengan muraqabah segala waktu dengan segala hukum. Daripada apa? Taubat. Yang pertama sekali. Sebab tu mana-mana tarekat disuruh untuk banyak bertaubat. Taubat ni pembersihan. Macam mana kita nak masuk dalam istana kalau badan kita kotor bolo dengan lumpur dengan apa? Kena bersih. Nak masuk istana ma'rifah dengan Tuhan kena bersih qalbi. Kalau Rasulullah SAW istighfar satu hari 3 riwayat. Satu 100, satu riwayat 70, satu riwayat lebih 70. Sedangkan Rasulullah itu maksum, tidak mempunyai kesilapan. Itu semua isyarat kepada kita biar tumpukan benda itu. Sebab la ibadat liman lam yatub, tidak ada ibadat yang diterima kalau orang tak bertaubat. Taubat maknanya pembersihan dalaman kita, bersih daripada kotor maksiat. Kalau kita tak nak taubat, maknanya kita tak nak basuh, kita kekalkan suka dalam kotor. Ya, baju kita tadi kotor ada najis, kita tak nak basuh, kita buat sembahyang sah macam. Kalau kita tak sah, kita wajib maknanya syarat masuk sembahyang mesti suci. Zahir kita daripada segala najis yang tidak dimaafkan. Itu mufekahkan sama ada pada pakaian dia, pada badan dia, pada tempat dia semayang. Yang ada najis, kalau najis tak sah semayang. Itu semayang zahir. Yang rohani kita dalam, begitu juga. Kalau kita tak bersihkan macam ni, nak hadap Tuhan. Jangan nak sampai ke Tuhan. Sebab dia kena taubat, kena banyak. Taubat sungguh-sungguh, baru dia boleh jalankan. Dan dia adalah istighfar. Taubat satu hal, taubat istighfar satu hal yang lain. Dia dua aja tu. Istighfar makna talabul maghfirah, menuntut keampunan. Ada pun taubat, rukun dia pertama an-nadam, kena sesal sungguh. Maka nak menyesal ni tuan-tuan bukan senang, ni kata Imam Ghazali dibahas. Macam mana nak kuit hati kita sampai dia menangis rasa sesal. Kalau astagfirullahaladzim itu taubat di atas dia taubat. Taubat yang banyak bertaubat balik kata sendiri. Iaitu dengan lisan tidak terhidur ke dalam qalbi. Ya, taubat mana menyesal. Maka nak buat menyesal tu kena apa? Kena ada mukaddimah. Nak istihdarkan hati biar dia rasa gerun dan sesal. Maka kita kenapa ingat dia punya apa tu? Resiko dosa. Dengan sebab dosa manusia jadi jauh dengan Tuhan. Dengan sebab dosa tadi hati dia menjadi gelap. Dengan sebab dosa dia dapat murka Tuhan, laknat Tuhan. Dan last sekali dilempar dalam neraka jahanam. Sampai dia rasa takut. Bau dia gerun betul. Baru dapat satu rupa yang pertama, nadam sesal. Kemudian al-iqlaq, tinggal benda. Ya, tak nak buat lagi. Kemudian al-azmu, azam takkan ulang. Itu kalau dengan Tuhan. Dengan makhluk, istighlah dia dah ada kena selesai, dia tak lepas. Kalau taubat dia punya awal maqamat. Awal maqam hamba dengan Tuhan ialah taubat. Kalau dia tak taubat, jawab dia tak selesai. Istighfar, memohon keampunan yang terkala maksiat dan memandang kurnia dalam taat. Dalam kita buat taat, segala amal yang kita lakukan sedikit sebanyak ni, kita kena pandang itu kurnia. Haza min fadli rabbi. Ini kurnia, jangan pandang diri.
Kalau kita pandang dia, anak dia gitu. Dia nampak, walaupun tak ucap dia dalam hati dia ada, aku ni hebat, aku ni handal, aku ni habis. Orang tu tak pakai, di situ orang tak laku. Ya. Dan reda, itu di antara bahasan secara ringkas. Reda maknanya apa? Tahaqququm bir rida, di antara tanda dia, dan at-talazzuz bil balaya, tahaqququm bir rida. Berlazat dengan bala ujian itu menandakan waktu tahqiq dalam makam rida. Maka sabar di bawah sikit. Rida dia taslim. Sampai bala tu dia rasa nikmat. Tu makam rida. Dan manu ainul apa? Berpusing mana jadi apa? Tegahan pemberian sunnah. Ya. Sebab tu para ahli billah bila dia kena bala kan, aku keluar lidah dia, alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Ujian tu sebenarnya bala tu pakaian kekasih Allah. Rasulullah sebut dalam hadis, inna asyaddan nasi bala'nil anbiya summal amsal bal amsal. Maka fi dinihi sulba istadda balau. Ya Allah, inna asyaddan nasi bala', orang yang paling kuat diuji coba Allah Ta'ala siapa dia? Para nabi dan rasul. Itu pakaian dia. Ya. Dan siapa orang nak mengikut jalan dia, dia akan uji satu-satu. Jadi ujian itu sebenarnya pun satu pakaian hadiah Allah Ta'ala, menandakan dia tahqiq, dia mantap dalam keimanan dia dengan Tuhan. Ya. Pakaian awliya. Kita pula nafsu takut, kena balik sikit pinjam lagi. Dia jangan minta bala, tapi bila dihantar kita kena rasakan itu hadiah dari Allah Ta'ala. Baru dia betul duduk tangga yang dijalani oleh para Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan segala bala dan syukur dan dalam nikmat, menggunakan pakaikan nikmat Allah Ta'ala dan pandang kurnia itu dari Tuhan, itu ta'rif syukur dia. Padahal menilik bagi sebab tiap-tiap daripada sekalian itu. Ya. Padahal menilik bagi sebab tiap-tiap daripada sekalian itu. Dipandang pada apa? Sebab-sebab itu tadi. Kita itu sampai ke bertakib. Dia murakabah, dia memandang segala hukum dia dengan taubat, guna istighfar, memandang kurnia dan taat, reda dalam balik, syukur dalam nikmat. Ya, padahal menilik bagi sebab. Apa sebab? Tiap-tiap daripada sekalian itu. Ya. Dia tidak pada sebab serta daripada mana? Musabibul asbab wallahu ta'ala. Dan tiada sampai engkau kepada demikian itu melainkan dengan sebab. Apa tadi ni pada sebab dia kata ta'alukul qalbi. Mana ta'aluk gantungan hatimu dengan membaiki hati, bersihkan dan menuduh diri. Kalau menuduh diri, kita pandang sentiasa diri kita ni tak betul lagi kan. Itu ada orang yang berkasih. Orang bila berkasih, dia akan sentiasa jaga hubungan dengan Allah, takut-takut ada tercedera. Maksud ini, seorang ulama besar, wali besar, ulama hadis Jawaban, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Syekh Abdullah Al-Mubarak ni ulama hadis besar, sehingga digelarkan di Amirul Mukminin bil Hadis. Dan dia juga orang yang berjihad. Di siang hari dia memucut kuda, dia berjuang berjihad. Di malam hari dia menyebar ilmu. Masya Allah, memang dia wali besar. Dia boleh ambil emas daripada alam malakut. Banyak cerita karamat ni. Dalam bab itab, dia mencela diri, dia kata apa? Hei diriku, kau berceramah macam malaikat, perangai kau macam orang munafik. Dia tuduh diri dia tadi. Itu Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar tu. Sentiasa dia memandang kekurangan diri dia. Orang yang memandang kekurangan diri dia, itu orang yang dipilih oleh Allah. Kalau orang sudah pandang aku ni hebat, itu orang yang telah di-reject oleh Tuhan. Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Ya, wa bassarahu uyubah. Apabila Tuhan nak pilih hamba menjadi baik, selamat, Tuhan buka kalbi dia sentiasa memandang kekurangan diri dia, walaupun dia hebat. Ulama dulu mana ada mengaku hebat, kata aku ni fakir, aku begini, kita tak asal-asal rasa macam ragu. Itu tipuan syaitan juga dahsyat. Hingga engkau keluar daripada diri, itu mana keluar diri, keluar daripada memandang haul dan kuwah kita. Tak ada apa gitu, dan duduk betul-betul makam la haula wala quwata. Ya, pandang haulillah, kuwah Allah Ta'ala, semua daripada dia, dengan dia, dan balik-balik kembali. Bahawa kita dapat tauhid yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Jangan syirikkan diri kita dengan Tuhan. Orang kafir syirikkan Tuhan dengan berhala. Kita jangan syirikkan Tuhan dengan diri kita. Ya, yang kita rasa kita kuasa kita, dah macam dia pula jadi.
Ya, lepaskan diri kita tadi. Mereka kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampai ke Tuhan. Keluar daripada ini, matikan. Matikan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Matikan iradat kita dalam memandang iradat Allah. Matikan ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Dan last sekali apa? Matikan wujud makhluk dalam memandang wujud dia saja. La mawjud bihaqqin illallah. Baru ditamam. Ya, itulah makna kata wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ayat Quran. Bukan aku yang engkau yang melontar, yang Muhammad, ketika engkau melontar, tapi sebenarnya yang melontar adalah dia. Dalam peperangan itu ayat Quran jelas, ayat hakikat. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan kau yang melontar yang Muhammad. Allah kata kepada Nabi sallallahu iz ramaita, ketika engkau melontar. Ya, ketika telah ambil pasir itu kan kata pastikan. Bila balik sak dia semua pasir termasuk mata musuh habis muka dia lagi. Ya, ketika engkau melontar bukan kau yang melontar yang Muhammad, walakinnallaha rama, tapi hakikat yang melontar ialah dia. Ini nak sampai di situ kan. Selagi kita melontar dia nampak kita tak boleh baik lagi. Kita nak sampai ke Tuhan lagi pandang diri kita apa? Padamkan pandangan diri kita. Ya, terangkan sinaran memandang kepada wujud Allah Ta'ala dan af'al. Baru dia kira usul ila Allah, sampai dia kepada makrifat sebenar kepada Tuhan. Habis dia. Dan tiada sampai engkau kepada demikian itu melainkan dengan sebab apa? Ta'aluk hati kita dengan membaiki. Mana kita kena baiki betul-betul kalbi kita, hakikat diri kita. Dan menuduh dirimu, mana jangan bagi ruang dipandang diri hebat, hingga engkau keluar daripada dirimu, sehingga tak ada rasa apa lagi, habis pula kita pandang diri. Dan adalah sampai engkau kepada ini dengan salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama apa? Dengan nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan dia di dalam hatimu, dengan tiada wasitah. Pancaran nur makrifat kau tempatkan dalam hati kita apa? Lenyap hilang yang lain. Atau dengan ilmu yang meluaskan dalam akal yang sempurna. Ya, akal itu dipenuhkan dengan maknanya pancaran nur. Atau dengan fikir yang sejahtera daripada segala yang memberi bimbang. Mana pemikiran dia sungguh bertumpu kepada dia, tidak membimbangkan dia, mengajar dia kepada jalan Allah Ta'ala. Atau dengan bersahabat syekh, demikian itulah halnya. Atau bersuhbah dengan syekhul mursyid yang membimbing dia supaya dia sampai ke hadrat Tuhan. Itu di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan usul ilallah ta'ala. Dan kata Syekh Abi Madian, itu di Besani Rata-Rata, bahawa syekh itu orang yang memberi khalis akan dikau dan segala perangainya. Mana mursyid membawa kamu kepada jalan. Waktu kata Imam Ghazali dalam Ihya, kalau syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang memimpin rohani kamu khas, itu menjadi kemestian kalau kamu nak sampai ke Tuhan. Sebab Imam Ghazali sendiri sebelum masuk ni, dia ulama besar, 300,000 hadis dia kuantat dan sedikit. Tapi berjalan rohani dia cari guru khas. Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang ulama hadis besar. Kerja dia jahit tempat, jahit kasut tepi jalan ni. Orang tidak kenal, kutub wali besar zaman tu. Bila Imam Ghazali cuba nak berguru dengan dia, dia kata aku nak ajar kau kau ulama besar dah, ilmu kau dah melaut, tapi satu je aku nak pesan satu, kau takkan sampai ke Tuhan selagi makhluk ada dalam kalbi kamu. Dalam makhluk ada kalbi kamu, orang-orang kau takkan sampai ke. Ya, iman Umar la yakunu mutakamil hatta yarana nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang, dia tengok unta. Maksud dia, orang kau masuk dalam kalbi dia. Besok pagi kau datang, dia tengah bandar kan, ngepekan bersuara ramai tu, dia jahit kasut tepi jalan, buka jubah kau. Ya, jubah kebesaran tu kau buka. Kalau kita tinggal singlet gantung, tengah ramai orang ni ambil air tu, satu berdi pergi simbah depan orang ramai. Nak lekat muka mana kan? Ulama besar orang hormat tiba-tiba mesti air debu tu. Ketika dia nak isqat, dia nak gugurkan angin nak tunggu. Sampai rasa orang tak ada rasa apa lagi dah. Dia talqin 6 hari pun dia dah kutuk besar Imam Ghazali. Ya, dia buang makhluk dia berkalbi. Ya, kita setipan sikit boleh, kita boleh pakai. Baju kena dakwat sikit segan nak pakai. Jika orang kata aku baju ni pomon masuk jawab dah tak busuk, atau dia pakai baju ni. Ya, baju dia macam orang dalam kalbi dia orang kan, orang pandang, kadang orang tengok. Apa kata orang? Habislah awak ni jangan harap baru makrifat ni tak dapat. Pada ibadat semayang sangkau kosong, hati dia takkan boleh bertawajuh ke Tuhan. Gangguan dalam dia bila ada kalbi makhluk dalam. Jadi dia buang farrik gabak minal aliyah, kosongkan kalbi kau daripada makhluk. Baru Tuhan campakkan nur ni. Jadi kata orang cari mursyid supaya dia pimpin.
Mursyid tuan tengok, kalau tengok wajah dia tuan kata tu dah dia. Tak jumpa dah dia. Khiyarukum man zakkarukum billahi ru'yat wa zalkum fil alim mantiqu. Tu hadis Rasulullah SAW. Orang yang terpilih di kalangan kamu, orang yang kau tengok wajah dia, dia kau ingatkan. Itu mursyid. Bayar nak cari, tak minta bangun malam-malam menangis minta tuan kau jumpa ke dalam mursyid yang sebenar, boleh membimbing aku ke arahmu ya Allah. Minta. Jangan tanya saya tak tahu. Tuan cari sendiri. Bangun malam-malam minta dengan tuan supaya tumpu kan. Sebab timang tadi jalan sendiri. Isyarat mursyid itu dalam hadis sahih Isra Mi'raj. Rasulullah nak menghadap Tuhan, cakup pimpin Jibril, itulah mursyid. Walaupun hakikat martabat Rasulullah lebih tinggi daripada Jibril. Di mana tempat tahu martabat Rasulullah lebih tinggi dia? Sidratul Muntaha. Tiba di situ Jibril kata, kalau aku masuk alam nur ni aku terbakar. Rasulullah pergi sub, itu menandakan Rasul ialah nur, baru boleh masuk. Itulah hadis sahih kan. Isra Mi'raj kita baca, kita tak dapat tangkap sekadar mana yang dia dapat faham. Itu tinggi syarat. Lepas tu bila belajaran sab dia kata buka. Muka syafa berlaku. Nampak. Nabi Jibril, Rasulullah tanya, ya Jibril, apa tu? Dia kata bertafsir ini. Nampak orang sabit, itu orang berjihad. Nampak suara bau masyita ni cerita. Sampai wasud kepada hadrat Allah. Itu mana isyarat besar. Mana isyarat murabbi yang betul-betul kamil yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cek internet, talabul syir wajibun ala kulli murid. Menuntut mursyid mesti. Walau kan min akabir ulama, walau besar ulama besar, Pak mazhab, Imam mazhab itu luar rohani dikencing guru khas. Tapi guru mursyid tu kata Syekh Wahab Syarani ahli zaman ramai melaku mursyid. Dia mengaku padahal hafal tak ada bohong. Dia menjaga betul-betul. Mencari dia macam cari Lailatul Qadar malam Ramadan. Ada tapi sukar. Dia mengaku banyak sampai ke mana disampaikan. Arti usul boleh tak arti sampai. Banyak kembirangnya tak ada zaman. Yang betul-betul syarat-syarat mursyid tak ada. Syarat wasil pun tak arti. Lepas tu mengaku. Dia banyak orang. Syekh Warab Syarani itu memandang dengan kasyaf di permukaan. Berlama ada zaman dia mengaku. Mengaku usul padahal berusul pun. Jadi antara penipuan nafsu dan syaitan. Jaga jalan-jalan lagi tinggi, lagi banyak penipuan yang tadi kalau tak terjaga. Jadi maka saya sebut dalam kitab Muqtar, Tabbihul Muqtarin. Orang belajar cara tipu dia, orang berjalan cara tipu dia, ulama kena tipu dia. Semua itu ada ruang-ruang. Syaitan memainkan peranan dan nafsu memainkan fikir untuk menipu dia. Jangan tertipu. Habis. Maka kata Syekh Abi Madian, akhir insani ragaan wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa alhamdulillah. Subhanallah.